الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سن أخلاقنا بالحلم. جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung balik pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah Muzakarah kitab Muqaddimah Hadramiyah kita pada faslun fil wudu. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. فصل في الوضوء. فروض الوضوء 6. Fardu wudu wa furudul wudu'i, dan fardu wudu. Sittatun, ada 6 perkara. Ini pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. 2 daripada hadis dan 4 daripada ayat Quran, yang semua kita maklum ayat itu. Allah Ta'ala sebut idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Adapun 2 lagi berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza, fardu wudu berbeza menurut mazhab-mazhab. Kita ambil kerana kita baca kitab fiqh Syafi'i, jadi kita bahas tentang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Sama. Al-awwalu niyyatu raf'il hadathi aw at-taharati lis-salati aw an-nahwi dhalik. Baik, yang pertama daripada rukun wudu adalah niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas, maka itu diwajibkan. Awit taharati lis-salah, ataupun suci daripada awit taharati lis-salah, ataupun bersuci kerana salat. Boleh juga kalau dia niat at-taharah anil hadas pun boleh, suci daripada hadas pun boleh, suci untuk salat pun boleh. Tetapi tidak memada kalau dia sebut sahaja aku bersuci sahaja, hak tu tak memada, yang ini tidak sah. Sahaja aku bersuci, hak tu tak sah. Dia mesti kait dengan hadas ataupun dengan sembahyang. Aw nahwi zalik, ataupun seumpama demikian itu. Contoh dia niat sahaja aku menunaikan fardu wudu, sahaja aku berwudu, semua memada. Bila kena niat inda ghaslil wajhi, ketika basuh muka. Kerana niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, qasad yang disertai dengan perbuatan. Maka awal-awal perbuatan wudu adalah basuh muka, maka ketika itu dia kena menyertaikan niat ketika awal perbuatan, iaitu basuh muka. Di sana ada beberapa amalan yang dibenarkan kita untuk mengawalkan niat. Contoh masalah dah. Contoh pada masalah puasa, dibenarkan kita niat dulu baru kita buat. Ataupun udhiyah, korban, kita niat dulu baru kita buat. Ataupun zakat, boleh kita niat dulu baru buat. Adapun kebanyakan amalan mestilah niat disertai dengan perbuatan. Anda tidak gemar kadang-kadang sebahagian penuntut ilmu dia buat pelekeh. Ni tidak cukup, tidak comel lah. Dia pelekeh, dia kata, berapa kita kena niat awal perbuatan? Payah. Bukankah masa kita macam awal semayang, apa benda dia kata, nyusah. Moleknya kita niat daripada rumah dah kan. Kan kita turun rumah kita niat dah. Apa benda masalah? Tu kira niat tu kata. Kita tidak mahu mengkritik mazhab lain, tapi kamu nak cenderung kepada pendapat mana, itu hak kamu. Tapi tidak perlu untuk memperlekehkan. Kerana semuanya pendapat para ulama yang perlu kita hormati. Dan atas kita untuk kita berpegang kepada mana-mana selepas kita memahami dalil-dalil yang dibawakan. Kalau kita kata gitu, dah tu orang hak nak pergi buat haji,
orang nak pergi buat haji, bukankah masa itu turun rumah daripada Malaysia nak pergi buat haji, dia sudah ada niat untuk pergi buat haji ni umrah. Dah apa kita dah kata ihram start daripada situ dah? Kalau kita nak kira bodoh-bodoh lah. Ya kadang-kadang dalam adab bahs wal munazarah, orang cakap bodoh, kita ni cakap bodoh kok. Jadi nak kabarnya, tak perlu belakang. Pendapat mazhab Syafi'i, kamu cenderung kepada pendapat itu, silakan, tidak perlu bala. Kita menghormati pendapat para ulama. Jelas sama. وينوي سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة. Wa nahwuhu, disebut tu wa nahwuhu. Tak apa kalau wa nahwuhu balik pada salisu. Kalau dalam kitab Anani wa nahwihi balik pada al-bauli. Tak apa, sama je belaka. Wa yanwi dan berniat salisul bauli, orang yang bersalis, orang yang sentiasa kecing. Maknanya benda orang panggil kecing dedah. Air kecing tu biar sama. Wa nahwihi, kalau kita baca wa nahwihi balik pada salisi, yakni mana? Salisul mazi ataupun salisul wadi. Tapi kalau kita baca wa nahwuhu balik pada salisu, maka bila salisu seumpama salisu, contoh benda istihadah apa semua, betul lah ke, tak ada masalah pun. Kita muslimat minta maaf sidang pendengar, sebenarnya kalau muqaddimah hadramiyah ni, kalau kita main bab lughah banyak benda kita boleh manfaat. Cuma tidak sempatlah, kita lebih kepada bahsul masail sahaja. Tidak sempat untuk kita bahas berkaitan dengan lughah dan juga daripada sudut istidlal. Baik. Dan juga berniat orang yang salisul baul, orang yang kecing dedah, orang panggil kecing dedah, air kecing tu nitik sokma. Wa nahwuhu, dan juga orang yang seumpama salisul baul, macam mana perempuan mustahadah apa semua, niat benda istibahata fardis salah, mengharuskan fardu salat. Faham? Mengharuskan fardu salat. Wa in tawadda'a لسنة نوى استباحة الصلاة. Wa in tawadda'a li sunnatin, adapun sekiranya dia berniat, dia berwuduk untuk fardu, untuk perkara-perkara sunat, sembahyang sunat apa semua, nawastibahatas salah, maka dia boleh niat mengharuskan salat semata-mata. Kalau nak sembahyang fardu, kena ada fardu. Faham? الثاني غسل الوجه. Yang kedua, basuh muka. Muslimat, basuh muka, bila kita sebut basuh disyaratkan pada basuh mesti mengalir. Dia berbeza dengan sapuh. Sapuh semata-mata isabah, basah, membasahkan. Tu sapuh. Adapun basuh disyaratkan air tak dia mampu mengalir. Mengalir tidaklah mengalir sampai menitik jeruk gitu, tak. Sekadar-kadar air tak dia, bila kita letak dia boleh jatuh mengalir. Itu dikira hukum basuh. Sebab tu cukup kena hati-hati kalau orang wuduk secara spray. Ataupun kalau dia wuduk, dia kalau dia celup tangan gini, dia pun sapuh. Tanpa dia tadah air. Dia hanya basahkan tangan, dia sapuh. Dia buat gini tangan. Dia selang, dia pun sapuh. Hak tu tidak panggil basuh, tapi panggil sapuh. Sapuh tempat yang kena basuh, hukumnya tidak sah. Adapun basuh tempat yang kena sapuh, hak tu memada. Namun khilaful awla. وحده ما بين منابت الشعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه. Dan hak muka tadi, ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, iaitu daripada tumbuh rambut kepala pada mu'tadil, pada kebiasaan. Bukanlah kita kena ambil hak jenis orang tumbuh rambut di dahi, ataupun hak jenis orang panggil dahi suwak. Tak, ia mesti hak pertengahan. Uruf biasa siapa mana situ. Siapalah muqabiliz zaqanihi, iaitu depan dagu dia. Ni. Dia ada bawah dagu, dia ada depan dagu. Hak depan dagu ni. Wa ma baina uzunaihi, dan di antara dua telinganya. Maka sekalian ni
wajib dibasuh semua sekali, zahir dan batin, dan apa sahaja yang ada jelas. فمنه الغمم والهدب والحاجب والشارب والعذار والعنفقة بشرا وشعرا وإن كثفا. Baik. Faminhu, maka daripadanya, daripada muka. Al-ghamamu. Ghamam ni, ghamam pada bulu yang ada di dahi. Bulu yang ada di dahi tu panggil ghamam. Kalau orang tu ada bulu di dahi, maka bulu di dahi itu wajib dibasuh kerana dia sudah masuk dalam kawasan muka. Wal hudbu, dan juga bulu mata. Setiap orang yang akan ada 4 bulu mata, 2 atas, 2 bawah. Al hudbu, bulu mata kena basuh. Tapi adakah ia kena gonyoh suti-suti selak dak? Faham? Wal hajibu, bulu kening. Ni bulu kening. Zahir dan batin. Kalau jenis bulu kening tebal tu, kena tengok juga lah. Wasyaribu, dan misa. Misa tebal ke nipis, kena selak siapa ke ni batin, syarib. Oh, situ tak ada syarib. Ya, tepatnya ada syarib. Misa ada syarib. Dalam ni ada syarib. Ada syarib ah. Dalam ni ada. Ada syarib. Nuskhah murah. Darul Minhaj ada. Darul Minhaj tabak mahal. Darul Minhaj ada. Darul Minhaj ada kan? Ada ni. Takik pak. Tak, ia kira nuskhah mahal ke murah. Wasyaribu, dan juga misa. Misa tebal ke nipis, dia kena sapah ke hak batin. Sebab tu kalau nak simpan misa boleh, tapi masa wuduk kena jaga mulut. Wal izaru, anak rambut ni hak tepi. Ni izar, anak rambut. Orang Malaysia panggil sekbeng. Hak tu kena basuh. Wal anfaqah, anfaqah ni apa panggil ni? Dagu. Dagu ni kumis. Kumis. Kalau orang Terengganu panggil janggut sepak. Janggut sepak. Anfaqah kena basuh. Ni hak bawah. Dan semua jenis-jenis lain, kalau kita buka dalam kitab Nailur Rajab, yang kesebut 20 jenis bulu yang ada dalam kawasan muka. Basharon wa sya'ron wa in kasufa. Basharon wa sya'ron, kulit dan juga rambut, wa in kasufa, sekalipun tebal. Maksud dia, apabila tebal, misa kita tebal, kening kita tebal, sekalipun tebal, zahir dan batin kena. Wa sya'ru اللحية والعارض إن خفى غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره. Baik, ni masalah baru pula. Wa'ataf wa ibtida. Wa sya'rul lihyah, dan bulu janggut. Bulu janggut. Wal aradi, arad ni jambang. Ni kalau hak sini, start sini ke atas, hak ni panggil izar. Hak ni ke bawah, ni panggil arad. Arid ni jambang. Jambang. In khaffa, sekiranya nipis. Janggut dengan jambang sekiranya nipis, in khaffa ghasala zahirahu wa batinahu, kena basuh zahir dan batin. Maksud zahir dan batin sini benda luar hak ni, dan juga sampai ke akar janggut. Sekiranya nipis. Wa in kasufa, sekiranya tebal. Ghasala zahirahu, maka kena basuh hak zahir sahaja, tak wajib basuh hak batin. Baik, timbul masalah. Nak basuh, nak tahu tebal nipis ni mana? Kata para ulama, nak hukum tebal nipis, duduk dalam majlis takhatub. Dia duduk mengadap seseorang, jarak ulama letak 3 hasta, tak nampak warna kulit dalam ni. Janggut dia tak nampak warna kulit dalam. Maka hukum dia nipis. Tak nampak warna kulit, hukum tebal. Tak nampak warna kulit, hukum dia tebal. Kalau nampak, hukum dia nipis.
Sekiranya nipis, wajib basuh sampai ke dalam. Kalau tebal, wajib hak zahir, hak dalam sunat sahaja je lah. Dia ini khusus bagi janggut dengan jambang orang lelaki. Adapun perempuan dengan khunsa, tebal ke nipis, wajib basuh sampai ke dalam. Sebab orang puang ada janggut dengan jambang, perkara tu bukan perkara yang diterima oleh uruf. Bahkan ulama kata makruh orang puang sipang. Sekalipun tok lelaki suruh. Tok lelaki kata, "Mek, abang tengok mek ada janggut comel tau. Sipang lah." Wak main malam-malam. Hukum dia makruh. Dan juga khunsa. Khunsa sini khunsa muskil lah. Yalah, sama. ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل. Baik, dan sunat. Wayastahabbu, dan sunat. Takhlilul lihyati kathati. Sunat selap janggut yang tebal, lihyah kathah yang tebal, bi asabihi, dengan jari-jarinya, min asfala, daripada bawah. Sunat selap gini ketika wudu. Ini sekiranya tebal, sunat selap gini. Hak ni sekiranya tebal. Adapun nipis sekiranya air tak disapa di janggut, sunat. Tapi kalau tak sapa, hak tu wajib. Faham? Sama. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. Yang ketiga, ghaslul yadaini, yang ketiga basuh kedua tangannya, ma'al mirfaqaini, dan kedua sikunya. Wa ma alaihima, dan barang yang di atasnya. Dia gini, muslimat. Sini orang akan persoal satu benda. Macam mana kitab fiqh tak ikut Quran? Bah Allah Ta'ala sebut, "Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Allah Ta'ala guna ila. Mari kitab fiqh guna ma'a. Baik. Ketika itu berlaku berlainan ibarat. Sebab apa ulama gantikan ila kepada ma'a? Sebab ila adalah mughayyar. Ila ni ghayyar. Maka mirfaq jadi mughayyar. Mughayyar boleh jadi masuk dalam ghayyar, boleh jadi tak masuk. Ni kaedah bahasa Arab. Jadi kerana nak mengangkat khilaf ini, sedangkan dalam mazhab Syafi'i membasuh siku adalah wajib, maka ketika itu ulama dalam fiqh Syafi'i menggantikan ila kepada ma'a supaya tidak timbul waham dalam pembacaan kitab-kitab fiqh Syafi'i. Jelas. Wa ma alaihima, dan barang yang di atasnya. Maksud dia, apa sahaja yang ada dalam kawasan tangan, semuanya wajib dibasuh. Ada jari lebih, kena basuh. Ada daging lebih, kena basuh. Melainkan ulama kata kudis. Kudis yang mana walaupun mudah untuk dicabut, kata ulama tak syarat untuk cabut. Tapi hak selain daripada tu, semua kena basuh. Termasuklah atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, di bawah kuku. Bawah kuku juga kena basuh. Melainkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali dengan Imam Zamarkashi dan beberapa orang ulama lain, dia kata bawah kuku tak wajib, tapi bersalahan dengan pendapat mu'tamad dan jumhur mazhab. Jelas. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو الشعر في حده. Yang keempat daripada kewajipan basuh muka, kewajipan wuduk adalah mashu, menyapu. Bila sebut menyapu semata-mata isabah. Isabah ni maksud dia mengenakan air. Kita basuh jari kita sepotong, celang dalam air, kita pun sat sikit. Tu kira basuh dah tu. Kira sapu dah tu. Memada tak? Memada dah. Sapu tadi benda syai'in min basyaratir ra'si, sedikit daripada kulit kepala. Au sya'rin fi haddihi, ataupun sebahagian daripada rambut, yang rambut tadi fi haddihi, pada hadnya kepala. Sebab yang asal kena basuh adalah kepala. Adapun rambut tadi adalah ganti bagi kepala. Sebab itu disyaratkan mestilah rambut tadi ada dalam kawasan kepala. Ya muslimat, di sini kita melihat hebatnya ulama memahami dalil. Kerana berlaku khilaf, wamsahu biru'usikum. Ulama khilaf kepada huruf ba
yang ada di ayat Quran, ulama berkhilaf kepada 3 pendapat. Ulama dalam mazhab Syafi'i, sebut ba yang ada di huruf di pada ayat wamsahu bi ru'usikum adalah ba litab'id. Dengan makna sebahagian, maksudnya mana-mana bahagian yang ada dalam kawasan kepala sapu sedikit. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i nak sapu selah boleh, tak syarat pun 3 helai. Bukan, tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak disyarat pun 3 helai anak rambut. Semata-mata sapu walaupun sehelai. Bahkan ulama kata walaupun sekerat, separuh daripada helai memada. Tapi syarat dia mesti rambut tu ada dalam kawasan kepala. Memada. Sebab apa? Batu litab'id. Ada pun mazhab Maliki kata ba, sebab iasa bahasa Arab tak perlu ada ba tu, wamsahu ru'usakum je. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak ba, maka mazhab Maliki kata ba tu ba zaidah. Tapi anda terang dalam ni nak dengan mahali ya. Dalam i'rab Quran tidak ada istilah zaidah. Sebab bila sebut zaidah maka boleh dipakai, boleh dibuang. Sedangkan ayat Allah mana boleh dibuang. Maka ulama ganti dengan basilah. Ba tadi basilah. Adapun mazhab dia kita sebut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sebut ba tu ba lil isab, iaitu semata-mata tepek. Pendapat mazhab Hanafi ni ada diraih oleh satu hadis Nabi. Sebab hadis Nabi disebut riwayat Nabi pernah sapu kepala sehingga kepada ubun-ubun. Maka bila ubun, tepek lah. Tepek ni banyak mana? Seqada-qada 1/4 kepala. Ni pendapat mazhab Maliki. Maksud sini bagaimana ulama, kita berlaku khilaf di kalangan para ulama ni kerana memahami dalil. Sebab tu kalau tidak menguasai dalil, dan juga bukan setakat menguasai dalil, dia nak menguasai dalil tidak mesti memahami bahasa Arab. Selagi mana orang tidak menguasai bahasa Arab, dia tidak akan melangkah untuk memahami dalil. Selepas memahami dalil, kena faham pula usul fiqh. Nak faham usul fiqh, kena faham balaghah, mantik. Maka banyak ilmu untuk kita faham dalil. Sebab itu tidak memada sekadar baca terjemahan. Faham? Sama. Kalau rambut ni kalau depan kan jatuh kat muka. Tak nak ingat. Ulama kata dah, la adri nisful ilm. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini wa syuquqihima. Al-khamisu yang kelima daripada mana ni? Kelima daripada rukun-rukun wuduk. Ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, basuh kedua kaki hinggalah ke buku lali. Wa syuquqihima, dan pecah-pecah ni. Maksudnya pecah-pecah yang ada di kaki ni kena basuh belaka. Termasuklah dalam mazhab Syafi'i, mu'tamad mazhab Syafi'i kena basuh juga hak ada di bawah kuku. Faham? As-sadisu at-tartibu. Yang terakhir, rukun yang keenam adalah tertib. Tertib dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i banyak ambil dalil, antaranya kerana susunan daripada Quran itu sendiri. Allah Ta'ala selitkan di antara basuh-basuh, tiba-tiba Allah Ta'ala selit sapu. Maka bahasa Arab, orang Arab tak cakap lagu tu. Maka ketika itu dalil tertib pertama. Ada yang kedua, sebab Nabi sebut dalam hadis, bada'ukama bada'allahu bihi, mulakan oleh kamu dengan barang yang dimulakan oleh Allah dengannya. Maka Allah Ta'ala mula dengan basuh kaki semua, maka kena mula gitu. Yang ketiganya disebut kerana banyak hadis-hadis Nabi semua ikut tertib belaka, maka disyaratkan tertib. Ni panjanglah perbahasan di kalangan para ulama, tanpa kita menafikan ada mazhab yang tidak disyaratkan tertib. Cuma kita kena faham tertib ni, bila sebut tertib ni ada dua, tertib hissi dengan tertib takdiri. Bila sebut tertib hissi, yakni tertib hak secara zahir ni lah, kita basuh ikut satu tu tertib hissi. Di sana ada dua, yang kedua dipanggil tertib takdiri, iaitu masalah sekiranya nyelam
Lepas tu ia pun niat. Ketika itu dihukumkan tertib secara takdiri. Faham? Baik, masalah kedua bab tertib. Sekiranya seseorang tu syok. Syok mana? Dia wuduk. Contoh dia basuh kaki. Sudah dia basuh kaki, dia mari syok. Syok benda. Tangan tak dibasuh di tangan kiri. Maka ketika itu ulama kata kena basuh mula. Sebab basuh mula tangan, sapuh mula kepala, basuh mula kaki. Sebab apa? Sebab hilang tertib ketika tu. Faham? Samalah juga contoh dia sudah wuduk. Wuduk contoh ni musim-musim kuarantin ni rajin duduk dapur. Dia pun masak ikan, duduk masak ikan, duduk main siang-siang ikan. Sudah siang dia ambil wuduk. Sudah ambil wuduk, dia pegang mula ikan, tak api. Tai nak semayang, dapat sisik ikan di tangan. Maka ketika itu nak hukum mana? Sisik tadi kena sebelum ke selepas? Maka ulama kata guna kaedah. Kaedah mana? Al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zaman. Setiap perkara yang baru berlaku dihukumkan dengan masa yang paling hampir dengannya. Kita syok. Lepas wuduk ke sebelum wuduk? Lepas wuduk ke sebelum wuduk? Maka masa yang paling hampir selepas wuduk. Maka kita pun takdir selepas daripada wuduk satu. Jelas? Baik, masalah keseterusnya. Dah tadi kena basuh, buang sisik, basuh mula. Dah basuh tadi sama. Ya, kena ikut tertib mula kau. Anggota muka tak perlu basuh dah. Hak kena basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Masalah terakhir, kalaulah sudah wuduk. Sudah dah wuduk, tengah baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tiba-tiba mari terlintas dalam hati, tangan tak dibasuh doa. Siku tak dibasuh dah. Ulama kata kalau sudah dah, tak perlu ulang. Dia kena ulang sekiranya masih lagi dalam buat. Falau ghatasa sahha wudu'uhu wa illam yamkuth. Falau ghatasa, sekiranya dia menyelam. Sahha wudu'uhu, sah wuduk orang nyelang ni. Wa illam, sekalipun yamkus, sekalipun dia tak diam lama. Duduk sekejap, selang sekejap, ia pun naik lalu. Sah tak? Sah. Ini pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Imam Rafi'i mensyaratkan mesti tunggu seqada-qada waktu yang sempurna tertib. Imam Rafi'i. Adapun Imam Nawawi, dan itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi semata-mata walaupun sesaat, walaupun tak cukup syarat masa tertib. Yalah. وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما فلا يتركها قبل تمام الوضوء. وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث. Dan wajib mualat dengan makna berturut-turut. Wajib berturut-turut bagi wudu orang daimul hadath. Benda daimul hadath macam salisul baul, macam dia lagi, macam orang perempuan istihadah, dia wajib ada mualat. Apa maksud mualat? Berturut-turut. Apakah jarak berturut-turut? Yakni sudah basuh muka, dia basuh tangan, dia sapuh kepala, dia basuh kaki. Apa dawabit berturut-turut? Kata ulama, dawabit berturut-turut ni iaitu dia ni boleh pakai dawabit berturut-turut. Berturut-turut ni kata para ulama, sebelum dia basuh anggota masih dia nak basuh anggota selepas tu, anggota sebelum belum lagi kering. Maksud mana? Sebelum dia basuh tangan, muka dak kering lagi, maka tu mualat. Tapi kalau ia nak basuh tangan, muka kering dah, maka ketika itu putus mualat. Faham tak? Contoh, ni musim-musim kuarantin tak boleh buat kerja gila gini. Tapi saja-saja ia nak buat kerja pelik pada orang. Mana? Dia basuh muka di irbik, basuh tangan di mafraq, sapuh kepala di amman, basuh kaki di muktah. Boleh tak? Boleh.
Tapi syarat dia bukan daimul hadas. Sebab kalau daimul hadas, wajib dia tertib. Ada pun hak biasa-biasa macam kita, tak ada sakit daimul hadas ni, maka ketika itu sunat aja ada tertib. Jelah. Wastishabun niyati hukman, dan juga istishab hukman. Istishab ni benda mengekali niat secara hukum. Dia istishab ada dua. Di sana ada istishab hukmi, ada istishab zikri. Zikri ni benda ingat semua. Ingat. Adapun hukman daripada sudut hukum. Maksudnya dia tidak memutuskan ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan niat dia tadi. Contoh mana? Dia tengah wudu, tiba-tiba nas'alullah salamatu alafiyah, na'udzubillah, dia pun murtad. Maka ketika itu putus niat daripada sudut hukum. Dia pun Islam balik. Adakah dia boleh pakai niat mula-mula ni? Tak. Adapun zikri, maksud dia basuh muka, dia ingat ni wudu, masa basuh tangan dia niat wudu, hak tu sunat. Adapun hukman, hak ni wajib. Baik, timbul masalah. Masalah apa benda? Masalah, kalau orang tu dia ketuk ataupun dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu ketika sedang berwudu. Maksud mana? Dia baru sapu kepala, tiba-tiba ketuk. Ketuk membatalkan wudu. Baik. Adakah boleh dia sambung ataupun start daripada awal mula? Hak ni banyak persoalan orang tanya. Maka ketika itu wajib dia ulang balik daripada awal, basuh muka mula. Sebab apa? Kerana ketuk tadi memutuskan istishab hukmi. Faham? Wala yatrukuha, dan dia tidak meninggalkannya istishab tadi tu qabla tamamil wudu, sebelum sempurnanya wudu. Baik, sambung bab baru. Faslun fi sunanil wudu. Fasal bab sunat-sunat wudu. Dia sunat-sunat wudu ni banyak. Anda ingat masa kami mengaji kitab Al-Aham dengan Fadilatul Syekh Habib Hasan bin Kaf, Habib Hasan Kaf, pengarang kitab Taqrirat Sadidah. Tapi kami tak baca Taqrirat Sadidah. Kami baca Al-Aham. Anda tak aja baca kitab Habib Hasan Kaf, anda baca dua je. Taqrirat Sadidah Muamalat dengan Al-Aham. Tapi Syekh Habib Hasan ijazah belah ke ketiga-tiga kitab secara khususi. Ada video. Tu boleh tu sikit lah. Dia bab sunat-sunat ni banyak. Kalau anda ingat masa ngaji tu, Habib kira-kira ada 500 lebih. Ada 500 lebih sunat-sunat. Tapi hak disebut oleh sebahagian kitab ni hanyalah sebahagian sahaja. Baik, sambung. Wasunanuhu as-siwak. Yang pertamanya sunatnya adalah siwak. Siwak ni benda bersugi. Kita bahas panjang lebar dah bab bersugi. Cuma di sana berlaku khilaf di kalangan para ulama, siwak tadi nak mula mana? Ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar dia kata nak siwak selepas daripada basuh tapak tangan sebelum qomar. Di situ siwak. Ini pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Imam Ramli mensyaratkan siwak sebelum daripada basuh tangan. Yakni kita siwak dulu, sudah siwak baru kita basuh tangan, qomar. Di sini berlaku khilaf Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. Yang seterusnya dia tasmiyah, mengucapkan bismillah maqrunatan, bersama dengan niat ma'a awwali ghaslil kaffain, ketika awal-awal basuh kedua kaf, tapak tangannya. Cuma di sini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah perlu baca bismillah saja ataupun bismillahirrahmanirrahim? Sebahagian ulama memadu dengan menyebut bismillah sahaja, seperti mazhab Syafi'i. Adapun Ar-Rahmanir-Rahim, sebahagian ulama kata tak sunat. Adapun mazhab Syafi'i kata tak sunat juga. Tapi sunat tadi sekadar yang sempurna, yang kamil, yang sempurna. Faham? Kenapa? Sebab Nabi sallallahu ini berpandukan hadis Nabi. Suatu hari sahabat mereka kehabisan air. Hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kehabisan air. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat, ada tak air? Sahabat kata ada sikit lagi. Maka Nabi pun selang tangan dia. Kemudian Nabi akad.
Kemudian tubik air daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik kata berwuduk daripadanya 70 orang. Cuma dalam hadis tu Nabi sebut mana? Tawaddau bismillahirrahmanirrahim. Berwuduklah kamu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana Nabi sebut bismillah, maka ulama pun kata kena bismillah juga. Faham? Cuma ni faedah lah sikit. Ulama kata air yang paling afdal di atas muka dunia ni, yang pertama adalah air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang paling afdal iaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam hak kedua paling afdal. Hak ketiga paling afdal iaitu air Telaga Kausar. Hak ni tak temu di dunia, temu di padang mahsyar. Yang ketiga paling afdal air Sungai Nil. Sungai Syam ada tak? Sungai Jordan ada sungai. Jordan ada sungai tak? Dah. Sungai ada? Tak mati. Tu dah sungai. Air yang ketiga, yang keempat paling afdal air Sungai Nil. Ni faedah lah, tak kait pun saja. Baik, sambung. Ini hak bismillahirrahmanirrahim dia lama tak? Ya, bismillah sepakat para ulama sunat. Cuma menyebut ar-Rahmanir-Rahim sunat ke tak? Hak ni berlaku khilaf. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata sunat juga. Dan itu adalah kesempurnaan. Sebahagian ulama kata tak sunat sebut ar-Rahmanir-Rahim. Sebab berpandukan hadis Nabi sebut tawaddau bismillah. Bila Nabi sebut bismillah, maka bismillah je lah. Tak tambah ar-Rahman, ar-Rahim. Sini berlaku khilaf. Jadi, mu'tamad mazhab Syafi'i kena sebut ar-Rahmanir-Rahim. Sunat juga sebut. Tak ada masalah pun. Watalaffuzu bin-niyyah wastishabuha biqalbihi. Dan melafazkan dengan niat. Oh ni balaf soain. Berlafaz dengan niat. Berlafaz dengan niat hukum dia sunat pada mazhab Syafi'i. Tanpa kita menafikan ada ulama yang mengatakan dia adalah bid'ah. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Apa? Membantu hati. Kamu nak buat sila, tak buat tak perlu kata banyak. Wastishabuha, dan juga mengekalinya niat biqalbihi, pada hati. Mengekali di sini istishab dia, istishab zikri. Adapun istishab hukmi, hak tu wajib. Sama. Fa in taraka tasmiyata, sekiranya dia meninggalkan bismillah fi awwalihi, pada awalnya, walau amdan, sekalipun sengaja, dia wuduk tak ingat baca bismillah, tengah sapu kepala Allah baru teringat tak baca bismillah ni, ataupun dia sengaja tinggal. Dia kata malam dia sunat je kan, itu buat hak wajib-wajib sudah, siapa kat kepala tak kena tinggal hak sunat ni. Baik, atta tu jadi jawab bagi in. Atta biha qabla faraghihi minhu, maka mendatangkan dengannya bismillah qabla faraghihi minhu, sebelum selesainya seseorang minhu minal wudu'. Faham? Sebelum dia selesai wudu', maka dia pun datangkan bismillah dengan ucapannya, fayaqulu, dengan katanya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dia sebut bismillahi awwalihi wa akhirih, kama fi akli wa syurbi, seperti mana dia makan dan minum. Cuma kalaulah sudah dah wudu', adakah sunat lagi dibaca bismillahi awwalihi wa akhirih? Hak ni berlaku khilaf. Mu'tamad mazhab Syafi'i tak sunat dah. Adapun pada masalah makan, sudah dah wudu'. Sudah dah wudu', adakah dia mendatangkan? Hak ni pula pun berlaku khilaf. Ada pendapat kata sunat mendatangkan, ada pendapat kata tak sunat untuk mendatangkan. Al-Imam Ibn Hajar kata tak sunat untuk didatangkan. Mendatangkan bismillah. Tak, Imam Ibn Hajar kata datangkan. Bismillah. Walaupun habis ketika makan lah, ketika wudu' tak. Summa ghuslul kaffain. Kemudian sunat juga dia basuh kedua kaf, kedua tapak tangan dia.
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما 3 مرات. Dan sunat dia basuh kedua tapak tangan dia fa illam yatayaqan, sekiranya dia tidak yakin. Tuhrahuma, suci akan kedua tapak tangan dia, kuriha ghamsuhuma, makruh dia selang dalam air fil ma'il qalil, pada air yang sedikit. Au ma'in, ataupun cecair. Cecair tadi in kasura, sekali pun banyak. Cecair tadi walaupun banyak. Sebab apa? Sebab cecair yang banyak mengambil hukum air yang sedikit. Kita sebut dah pada pengajian hak sebelum. Qabla ghaslihima, sebelum dia basuh, 3 marratin, 3 kali. Dia gini. Ini berpandukan hadis Nabi. Nabi kata basuh kerana apa? La yadri aina batat yaduh. Kerana dia tak tahu mana tangan dia tidur semalam. Sebab apa? Sebab orang Arab dulu, dia basuh, dia istinja pakai batu. Jadi istinja pakai batu, dia hanya menghilangkan ain. Ain sifat najis, bukannya hukum najis tu. Tapi dimaaf dalam semayang. Maka malam bila tidur, peluh. Jadi takut duk garu-garu tangan dia najis. Maka ketika itu zon, syok, bukan zon, syok pada tangan dia tu najis. Syok. Maka makruh. Sebab apa? Bila syoknya tangan itu bernajis, syok pada najisnya tangan, kemudian yakinnya suci air, al-yaqin la yuzalu bisyak. Faham? Adapun kalau yakin tangan ini bernajis, maka ketika itu haram dia selang. Kerana dia akan membazirkan air dan menajiskan air. Yalah. ثم المضمضة Sambung. ثم الاستنشاق والأفضل الجمع بينهما ب3 غرفات يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها. Kemudian sunat juga dia madmadah. Madmadah ni iaitu komo. Komo ni semata-mata wak masuk air dalam mulut. Wak masuk air dalam mulut, sekurang-kurang wak masuk air dalam mulut, hukum dia adalah dapat dah pahala madmadah. Walaupun dia pakai telang. Dia ambil air, letak dalam mulut, dia pun telang. Dapat tak pahala? Dapat. Ada pun menggerak-gerakkan dalam mulut ataupun ludah balik, itu sunat lain. Boleh? Listinsyak dan juga masuk air dalam hidung. Wak masuk air dalam hidung, wak masuk semata-mata wak masuk, dapat pahala. Ada pun saing balik, hak tu sunat lain. Ya seduk sampai kotor. Tak apa, ada masalah, ada kerjaan. Cuma di sini, hak ni sekurang-kurang. Hak afdal lagu mana? Jadi gini, ulama' khilaf. Ulama' bahas pula, afdal kita ni, infisal ke, kita pisah ke, kita sambung, jamu. Himpun ke, pisah. Hak mana afdal? Mu'tamad mazhab Syafi'i, kita gabung. Gabung tadi guna, sama ada gabung tadi guna air yang satu, hak ni hak paling afdal. Kita ambil satu air, kita pun masuk air dalam mulut sikit, kita seduk. Hak ni hak paling afdal. Ada pun kalau kita pisah, kita buat masuk air dalam mulut 3 kali, 1, 2, 3. Lepas tu buat masuklah air dalam hidung, 1, 2, 3. Hak ni pun dapat pahala, tapi kurang afdal. Yang paling afdal, mana? Wal afdalu jam'u bainahuma bi 3 gharafatin. Yang afdalnya menghimpunkan keduanya madmadah dengan istinsyak tu bi 3 gharafatin, dengan 3 kali syadaq. Guana 3 kali syadaq. Ya tamadmadu min kulli gharfatin summa yastanshiqu bi baqiha. Dia ambil, dia pun komo daripada setiap cedokan tu, summa yastanshiqu bi baqiha. Kemudian dia buat masuk dalam hidung, hak baki lagi. Dia buat masuk, pada isduk. Memang payah, kena berlatih. Jelas sambung. wal mubalaghatu fihima li ghairi as-sha'im. Dan mubalaghah pada keduanya, pada madmadah dengan istinsyak tu, li ghairi as-sha'im, selain daripada orang puasa. Sebab kalau orang puasa makruh dia mubalaghah.
Makruh mubalarah. Sebab apa? Sebab kalau telang boleh bawa pada batal. Dah ustaz dok sengaja kan telang. Dia kaedah gini. Kita buat perkara hak syarak dok tutup. Ia dua kaedah. Sekiranya perkara tadi dituntut oleh syarak, maka tidak membatalkan. Contoh mandi wajib. Dituntut syarak, dok batal. Tapi kalau dok dituntut oleh syarak, dok sengaja buat perkara yang membatalkan, maka hukum dia batal. Jelas contoh. Kayak masa bab siang kita, contoh, tok petang-petang wak naik bab, wak akak, puasa, kemang air batu. Cucu balik raya lepas kuarantin. Panggil tok, buat kerja. Malah tok kata layan kamu. Cucu panasan panggil tok dak dengar. Pergi belakang tok, cak awak ke tok. Tok hak jenis latah, telang tu tokoi batu. Dok sengaja telang. Batal dok? Batal. Sebab apa? Walaupun dok sengaja, tapi kemang air batu tadi dok dituntut syarak. Sama. Kita pergi habis bab sunat-sunat ni. Banyak lagi sunat-sunat ni. Cik. وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل. Dan juga taslis, meniga. Buat 3 kali. Pada setiap basuhan, sapuan dan juga takhlil. Takhlil ni benda, iaitu menyelak. Menyelak sama ada menyelak janggut ataupun menyelak jari-jari. Kayak dia akan bahas. ويأخذ الشاك باليقين. Dan mengambil hak syak dengan yakin. Sekiranya hak syak tadi perkara hak wajib, maka wajib ambil hak yakin. Contoh mana? Syak basuh dak pergi anggota ni. Maka yakin dak basuh lagi. Syak pada basuh. Maka basuh tangan wajib. Maka wajib ambil hak asal. Tapi kalau syak pada hak sunat, 3 ke 2, maka sunat ambil 2. Sebab buat 3 kali sunat. Faham tak? ومسح جميع الرأس. Dan sapu sekalian kepala kerana keluar daripada khilaf mazhab. فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر 3. Baik. Fa'in lam yurid, sekiranya dia tidak berkehendak, maknanya tambuh, tidak mahu, naz'a, mencabut, ma'ala ra'sihi, barang yang ada di atas kepalanya, sama ada ke serban ke tudung ke, masaha juz'an, maka dia sapu sebahagian, minar ra'si, sebahagian daripada kepala, summa tammamahu ala satiri 3. Kemudian dia sambung sapu selebihnya di atas penutup 3 kali. Maksud mana? Dia pakai, contohnya orang lelaki pakai serban, nak lih kelilik serban tu payah. Tiba-tiba nak tubik rumah ketuk. Kena ambil uduk mula. Nak ambil uduk mula tu, dia pun nak cabut. Malah nak cabut. Lilit punyalah payah. Dia pun sapu sikit kepala. Dia basuh muka. Dia basuh tangan. Kemudian dia sapu sikit kepala. Kemudian dia sambung-sambung atas piah. Boleh tak? Boleh. Sama dengan orang puang. Kan ni kan orang puang kan jenis pakai tudung dia tu. Syur. Orang jenis macam buku mayak. Lilit tu ingat sekejap. Ana dulu buat nganyi kau orang. Ana kuliah di Terengganu dulu. Biasa awak main. Pak ana temu mana ada orang wi hadiah. Tapi wi hadiah kan bukan ana pakai. Masa tu masa pergi ceramah di mana di wi tudung dak. Tudung dak. Ana awak nyanyi tudung itik. Ada mak cik tu kata ustaz yang awak gurau ustaz tudung dak harga 1000 selah. Baru tahu harga. Kata nampak gitu ke? Masya-Allah. Maknanya dia barang ikut tuang. Barang ikut tuang. Tengok orang puang gitu. Mas kahwin 15,000. Apa banyak marah ni gurau petang-petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak lilit tu payah dah. Tiba-tiba nak tubik pergi makan gula tu Allah. Batal wudu. Tok lelaki suruh ada wudu. Tok lelaki belajar Jordan.
Ya bagus. Jadi dia pun masuk mula rumah, dia pun wuduk, dia malah cabut, dia pun sapu sikit, dia buka sikit tudung dia pun sapu sikit atas kepala, dia sambung sapu atas tudung. Boleh tak? Boleh. Cuma dalam kitab kita ni sebut ala satir, sambung sapu atas kepala tu salasan 3 kali. Yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i sekali ya. Bila sapu atas penutup, maka cukup sekali. Hak sunat 3 kali tu kalau bukan atas satir, atas penutup. Kalau tak ada penutup, kita cabut terus rebang, cabut terus tudung, hak tu sunat 3 kali. 1, 2, 3. Tapi kalau kita sambung sapu atas penutup, piyah ke serban ke tudung ke, maka ketika itu sunat 3 kali je lah. Tapi dia kena sungguh hafal dia ni. Kena syarat tapi kena dulu apa dia. Dah lah. Mu'tamad sekali lah. Mu'tamad kalau atas satir lah. Atas satir. Tapi kalau buang satir, maka waktu sunat 3 kali kau. Kita berhenti sini dulu lah. Panjang lagi. Tak ada salasan. Ada salasan. Tak ada salasan. Dalam ni. Dah sebut lah cetakan mana. Tapi anda boleh kata ni sekolah muguh lah. Ni sekolah dah umin hash ada. Kita berhenti sini dulu lah. Kita sambung balik bab sunat-sunat esok hari. Wallahu a'lam. Ada soalan? Apa soalan? Sini. Contoh tadi. Tak, soalan tu. Itu tahu. Allah ada. Hitam dia. Kan tadi kalau maksudnya kan di istinja benda batu kan. Maksudnya ada air najis. Lepas tu dia tidur peluk. Lepas tu peluk tu kena luar je. Yakin ke? Satu persoalan. Yakin ke? Yakin. Kalau yakin ya. Kata najis. Wallahu a'lam. Kita jumpa esok lah. Wallah. Qul qawli hadza.